Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita pada hari ini dalam kelas sains tahun 6. Kita sambung pada topik pada kelas lepas, iaitu tajuknya mesin ringkas. Jadi pada kelas lepas kita dah belajar ada 7 jenis mesin ringkas yang digunakan dalam program perkhemahan pengakap. Saya harap awak masih ingat lagi. Jadi awak kena tahu apa maksud mesin ringkas. Apa maksud mesin ringkas yang kita belajar pada kelas sebelum ini, iaitu satu alat yang membantu kita, memudahkan kita dan mempercepatkan kerja kita. Itu istilah mesin ringkas. Jadi untuk hari ini kita sambung pada kelas minggu lepas. So, seterusnya kita tengok dengan lebih terperinci lagi mengenai mesin-mesin ringkas yang kita telah pelajari. Yang pertama, kita tengok yang ini. Ini adalah satah condong. Apa itu satah condong? Kita tengok dengan lebih detail lagi. Satah condong adalah permukaan disendingkan. Ini permukaan disendingkan. Kedua-dua hujung diletakkan pada ketinggian berbeza. Ujung yang pertama, ujung yang kedua. Maksudnya ketinggian dia berbeza. Ini lebih tinggi. Jadi dia dicondongkan. Contoh kat sini, ambil papan dia letak satu ujung tempat tinggi, satu ujung tempat rendah. Tujuan dia apa? Nak menolak nak membawa beban ni. Kereta apa ni? Kereta sorong ni nak tolak naik ke atas. Jadi untuk memudahkannya kita buat satah condong. Jadi satah condong ni bagaimana dia berfungsi? Dia memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Maksudnya aras rendah pergi aras lebih tinggi. Contoh lain satah condong adalah ini tangga. Tangga juga satah condong. Kemudian jalan raya bertingkat. Jalan raya bertingkat, contoh ini jalan di bukit. Kalau kat sini macam Cameron Highland, Genting Highland, jalan dia berpusing-pusing macam ni. Sebenarnya sebab apa dia tak boleh buat terus tegak macam tu jalan. Jadi kalau terlalu tegak kereta tak boleh naik. Jadi dia ambil condong macam tu, ambil jalan jauh sikit, jadi dia macam landai sedikit. Begitu juga ni, satah condong memudahkan pergerakan orang yang kurang upaya. Macam dekat sekolah kita pun ada satah condong dekat dewan. Ada rem untuk kerusi untuk orang kurang upaya. Itu nama dia satah condong. Okey, kemudian seterusnya mesin ringkas yang kedua secara detailnya adalah skru. Apa itu skru? Skru ialah sejenis mesin ringkas. Skru ni adalah mesin ringkas. Dia mempunyai satah condong berlingkar. Kalau skru tu, kalau sebatang skru, contoh ini adalah skru. Dia ada satah condong berlingkar, macam tu. Okey, awak pernah lihat skru kan? Dia ada satah condong berlingkar, maksudnya bergulung. Yang ni. Dan lingkaran ini kita namakan dia berbenang. Lingkaran ini kita namakan dia berbenang. Jadi dinamakan berbenang. Skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Contohnya nak gabungkan dengan, kalau ini skru pada mentol, skru pada botol. Yang botol tu dikira skru lah tu. Jadi awak nak tutup botol, pusing. Maksudnya dia gabungkan, guna dia kita nak gabungkan dua kepingan objek untuk digabungkan. Kemudian yang ni pada kaki retot. Itu adalah maksud skru. Mesin ringkas yang ketiga adalah tuas. Apa itu tuas? Kita tengok dalam gambar di sini. Susahnya nak membuka penutup tin ini. Jadi mungkin awak pernah nak buka penutup tin, contohnya tin biskut, tin Milo. Macam mana kita nak buka pakai tangan, tak boleh. Jadi apa alat kita gunakan biasanya? Biasanya diguna sudu.
Guna sudu untuk buka tin. Jadi sudu ini sebenarnya telah bertindak sebagai tuas. Dia bertindak sebagai tuas untuk membuka penutup tin. Penutup tin ni adalah beban. Ujung sudu menyentuh penutup tin. Kemudian ujung sudu yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Sementara tangan Rani menolak memegang sudu ke bawah bertindak sebagai daya. Kita akan tengok. Ini penting ya. Maksud tuas. Tuas terdiri daripada sebatang rod. Rod tu sebatang macam inilah rod. Ya. Ini adalah contohnya. Ini adalah rod. Bergerak pada satu titik tetap dinamakan fulcrum. Ini fulcrum. Fulcrum berada di sini. Tuas membantu kita mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Okey, jadi apa maksudnya? Contohnya ini beban. Beban tadi adalah, kalau gambar di atas ni adalah penutup tin. Kemudian fulcrum. Fulcrum yang menahan sudu tersebut. Kemudian daya. Daya kita tolak ke bawah. Kemudian terbuka untuk tin. Okay, ini nama dia fulcrum. Contoh yang lain, apa lagi? Contoh yang lain, jongkang-jongkit. Awak pernah main jongkang-jongkit di taman permainan. Okay, ini adalah jongkang-jongkit. Contoh jongkang-jongkit. Kat sini, yang tengah ni, ini nama dia fulcrum. Okay. Ini kalau dalam jongkang-jongkit, dia fulcrum berada di tengah. Kita tengok lagi. Mana lagi? Contoh aktiviti yang ini. Mengemuk lantai. Mengemuk lantai, kita pegang kat sini, fulcrum dia berada di belakang. Maksud fulcrum ni dia tak bergerak. Dia menahan kat sini. Daya tangan yang menggerakkan ke depan, ke belakang. Kemudian beban dia berada di sini. Ini fulcrum berada dekat dengan badan kita. Kemudian pada bila nak mencabut paku pada kayu, cabut paku pada kayu, daya berada di atas. Ini daya kita menarik ni, ini daya berada di sini. Tapi fulcrum berada di bawah dan beban di sini. Kedudukan fulcrum dia berbeza. Kemudian yang ketiga, yang ini fulcrum berada di depan pula. Beban berada di tengah. Daya berada di dekat dengan kita. Maksudnya kedudukan fulcrum itu berbeza. Ini adalah contoh-contoh tuas yang memudahkan kerja-kerja harian kita. Ini adalah tuas. Untuk mesin ringkas seterusnya adalah takal. Takal ini dia sebenarnya dia adalah terdiri daripada sebuah roda beralu. Dia roda dia bulat, lepas tu kat tengah ni dia beralu untuk letakkan tali. Contoh kat sini dia digunakan mengangkat atau menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dialukan pada alu tersebut. Tengok pada bendera kat sekolah kita pun ada kat atas tu, di atas tiang bendera tu, ujung sini, ni nama dia takal. Kemudian di kapal layar ada juga takal. Mengangkat beban ada takal ni. Satu roda yang ada alu di tengahnya untuk letakkan tali. Guna dia untuk apa? Guna takal ni untuk menurun dan menaikkan beban. Mengangkat, menurun dan menaikkan beban. Itu guna takal. Kemudian mesin ringkas seterusnya, roda dan ganda. Apa itu roda, apa itu ganda? Dia kita tak boleh sebut roda sahaja, tak boleh sebut ganda saja, dia mesti gabungan kedua-duanya. Mesin ringkas ini mesti gabung kedua-duanya, roda dan ganda, baru dia boleh berfungsi. Contoh ni spana nak buka tayar. Nak buka tayar kereta. Buka tayar kereta, roda. Lepas tu roda kat sini, spana ni, ganda di sini.
Ini tak berapa nampak. Kita tengok sini pula. Bagaimana pula kat pilih. Nanti awak buka pipe, pilih air. Roda ni kita boleh pusing. Ni roda ganda dia ni. Ni ada batang besi kat sini. Okay. Kalau kat sini pula sama. Roda berpusing, ganda dia satu batang besi. Ganda ni biasa adalah satu batang besi. Contoh yang ni, macam saya habiskan awak macam ni, okay? Roda berpusing, lepas tu kat tengah dia ada satu batang besi. Itu nama dia ganda. Jadi kena gabungkan kedua-duanya, roda dan ganda. Barulah kita boleh katakannya ini satu mesin ringkas. Tak boleh roda saja, tak boleh ganda, mesti roda dan ganda. Mesin ringkas seterusnya adalah baji. Apa itu baji? Baji ialah mesin ringkas mempunyai satu atau dua satah condong. Baji ni ada satu atau dua satah condong. Satah condong tu apa? Contohnya, okay, ni satah condong. Satu satah condong. Kemudian kalau macam ni pula, ada dua satah condong. Dan baji ni nak kenal dia senang saja. Dia mesti ni tajam. Benda yang tajam semuanya dinamakan baji. Apa benda yang tajam? Contoh dekat sini. Kapak tajam, cangkul tajam, paku, apa lagi, pisau, benda yang tajam itu dinamakan mesin ringkas baji. Ada sama ada satu atau dua satah condong. Dia digunakan untuk memisah, memotong, menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Macam ni. Kapak untuk memisahkan objek, potong kayu. Cangkul juga digunakan untuk memisahkan juga tanah ni. Kemudian penyendal pintu itu juga dinamakan dia baji. Untuk apa? Memegang, memberhentikan objek supaya pintu tak boleh terbuka. Itu dia. Kemudian paku juga. Dia digunakan untuk apa? Dia untuk yang ni lah. Dimasukkan paku supaya paku tu melekat. Dia tajam dalam kayu. Dia tak boleh tumpul. Kalau tumpul, paku ni tak boleh masuk. Itu dia. Itu adalah baji, benda yang tajam. Ada tajam ujungnya. Ya. Baik, seterusnya mesin ringkas. Seterusnya adalah gear. Apa itu gear? Dia adalah roda atau silinder bergigi. Senang je nak kenal gear ni, dia mesti ada gigi. Roda atau silinder. Dia berfungsi mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian dalam suatu mesin kompleks. Tengok yang bawah. Ni silinder bergigi. Maksud silinder tu dia panjang lah. Awak tahu bentuk silinder. Silinder panjang macam tu. Kemudian dia ada gigi-gigi. Ini silinder bergigi. Asal bergigi, itulah nama dia gear. Biasa kita jumpa dekat mana? Dekat basikal. Basikal ada gear. Depan, belakang. Kemudian apa lagi? Dalam pita pembetulan. Ini pita pembetulan ada gear. Dalam jam tangan ada gear. Ini pemutar telur ada gear. Asalkan bergigi je, bergigi macam ni je, nama dia gear. Jadi saya harap awak boleh faham apa itu gear. Jadi sebagai kesimpulannya, tu yang ni mesin ringkas. Mesin ringkas ada 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini ada 5. Lepas tu nanti untuk slide berikutnya ada 2 lagi, ada 7 sebenarnya. Satah condong apa dia? Iaitu satu permukaan disandingkan kedua hujungnya. Dia letak pada ketiak yang berbeza. Ini penerangan dia. Skru ada penerangan dia. Tuas ada penerangan dia. Takal, roda ada penerangan dia. Kemudian seterusnya mesin ringkas yang kelima, baji. Apa itu baji? Penerangan dia. Dan gear ada penerangan dia. Jadi itu
kelas kita untuk hari ini. Dia apa yang saya nak awak buat? Saya nak awak salin yang ini, okay? Yang ini kesimpulan yang ini, mesej ringkas dan penerangan dibuat dalam bentuk jadual. Ada 7 semuanya. Kat sini 5, kat sini 2. Nanti saya akan hantar dekat awak semua kesimpulan ini. Jadi awak akan salin sahaja. Jadi sekian saja untuk kelas pada hari ini. Temu lagi untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.